Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga berkesempatan untuk mengemukakan persoalan-persoalan berkait dengan tajuk pembicaraan. Dan anda juga boleh mengulangi dengar kembali pembicaraan yang terlepas melalui FB Manis FM. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan kita dapat sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk minggu ini akan menyambung kembali pembicaraan berkaitan dengan fardu wudu ataupun rukun wudu yang 6 perkara, yang mana untuk minggu lepas sudah masuk kepada pembicaraan fardu ataupun rukun wudu yang pertama, iaitu niat. Kemudian pembicaraan niat belum lagi selesai minggu lepas. Jadi insyaAllah untuk minggu ini saya akan memulai pembicaraan masih lagi di tempat yang sama dengan pembicaraan minggu lepas. Beserta pula ada lagi lah beberapa soalan yang insyaAllah saya akan jawab minggu ini, soalan minggu lepas. Dan juga ada satu soalan minggu lepas yang insyaAllah minggu ini saya akan memperincikan lagi jawapan saya minggu lepas pada satu soalan, yang mana jawapan saya minggu lepas tu agak ringkas. Jadi sebagaimana saya sebut tadi, sidang pendengar yang mengikuti live FB, satu kelebihan dianya boleh mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan pembicaraan, yang mana terkadang bagi setengah-setengah orang perkara tersebut perkara yang diketahui dah kita kira, tapi ada juga yang tidak pernah dengar. Sebagai contoh ni saya sebut sebagai contoh, minggu lepas ni sebagai contoh, minggu lepas bila saya bicara sebagai tambahan, bukan tajuk dia lagi, saya bicara berkaitan dengan mualat. Bila saya sebut berkaitan dengan mualat, maka ada satu persoalan. Jadi mualat tu bahasa Kelantan ataupun bahasa Terengganu. Jadi dia nak tahu apa makna mualat, sebab bagi dianya yang saya sebut mualat tu bahasa Kelantan ataupun bahasa Terengganu yang ia tak faham. Walhal mualat bukan bahasa Kelantan, bukan bahasa Terengganu, bukan bahasa Malaysia. Mualat bahasa Arab. Jadi maknanya terkadang apabila disebut satu-satu perkataan, yang mana terkadang saya sendiri dan juga ustaz-ustaz yang lain terkadang dia sebut secara terus saja tanpa menterjemahkan. Contohlah tertib. Tertib apa dia tu bahasa Arab.
Mualat. Mualat terkadang saya sendiri pun sama. Saya akan teruskan tanpa mendatangkan terjemahan mualat. Sebab terkadang ialah beranggapan bahawa orang yang mendengar tu mualat atau kan tak tahu. Ni contoh-contoh. Apabila sebut kata jamak, ni contoh. Orang sakit, pandangan Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i kita, diharuskan jamak. Sekat tu je. Maka ada orang yang dia tak faham jamak. Dia pun kata ada ustaz yang mengajar orang sakit Zuhur 4 rakaat boleh buat 2 rakaat. Asar Isyak 4 rakaat boleh buat 2 rakaat. Ustaz mengajar di mana tu? Dia beritahulah ustaz mengajar di radio ke, di masjid ke. Ustaz mengajar macam mana? Ustaz mengajar kata orang sakit boleh jamak. Dia pun faham dah. Zuhur, Asar, Isyak boleh buat 2 rakaat. Itu bukan jamak, itu kasar. Jamak hanya himpun antara Zuhur dengan Asar, himpun antara Maghrib dengan Isyak. Jamak saja. Jamak dan kasar itu musafir. Jadi apabila disebut jamak, tanpa disebut jamak ni himpun, kasar tak boleh. Jadi ada orang memahami jamak tu himpun serta 4 rakaat Zuhur, Asar, Isyak boleh buat 2. Jadi terkadanglah yang mengajar ni dia hanya sebut secara ringkas. Jadi ini peluanglah yang mengikuti live FB boleh mengukakan persoalan. Walaupun mungkinlah kita rasa nak soal tu malu. Sebab soalan tu mungkin dia anggap remeh. Tak ada masalah. Orang lain kata remeh. Bagi diri sendiri tu penting. Kalau dengar saja tak tahu apa benda. Minggu lepas tertib mualat. Mualat ni. Tu bahasa Kelantan ataupun Terengganu. Tanya. Tak ada masalah lah. Kena-kena bahasa Arab. Tu contoh. Jadi sidang pendengar yang mengikuti live FB, kesempatannya, peluangnya dapat mengemukakan persoalan. Dan juga sidang pendengar bolehlah kadang-kadang saya sendiri pun satu-satu perkataan tu saya tak pandai nak sebut. Ni biasalah kadang-kadang yang mengikuti live FB dia akan menolong. Dia akan menolong. Jadi kira-kira saya di Konti Mani FM ini seorang diri, tidak jadi seorang dirilah. Sebab ditemani oleh mereka-mereka yang mengikuti live FB. Jadi insya-Allah minggu ni saya akan membicarakan kembali hak berkaitan dengan fardu ataupun rukun wuduk yang pertama, kitab idaman penuntut. Kalau edisi Jawinya muka surat 3 baris yang kedua daripada bawah. Ini hak Jawi lah. Kalau sidang pendengar pakai kitab idaman penuntut yang rumi, hak tu kena tanda muka surat sendiri. Tu tanda muka surat sendirilah. Saya hanya beritahu hak Jawi sahaja. Muka surat 3 baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Al-awwalu an-niyatu. Terjemahan di bawah, bermula yang pertama, bermula fardu ataupun rukun wuduk yang pertama daripada 6 fardu ataupun rukun wuduk, niat. Niat adalah fardu ataupun rukun wuduk yang pertama. Kemudian yang kita nak niatkan dalam berniat, nak niat tu niat macam mana? Dia akan bicara di hadapan berkaitan dengan niat. Niat ni tempatnya di hati. Adapun berlafaz niat, hukumnya adalah sunat. Berlafaz niat, contohnya nawaitu rafa'al hadas. Tu contoh. Nawaitul wudu'a. Tu contoh. Lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Berlafaz niat hanya sunat sahajalah di sisi pandangan Asy-Syafi'iyah.
Samalah dengan contohnya berlafaz niat sebelum daripada kita takbiratul ihram sembahyang. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Contoh. Itu dipanggil lafaz niat. Disunatkan. Itu bukan niat yang sebenar. Lafaz niat tu disunatkan untuk memudahkan kita hadir niat ketika kita mula-mula melakukan amal ibadah. Berwuduknya ketika membasuh muka, sembahyangnya ketika takbiratul ihram, untuk menolong supaya mudah dapat niat. Ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama kemudian menghukumkan sunat kita berlafaz niat. Adapun kalau kitanya untuk dapat niat itu tidak menjadi kesukaran, maka kita tidak perlulah berlafaz niat. Jadi berlafaz niat ni adalah untuk liyusa'idal lisanul qalba, supaya menolong oleh lidah yang berlafaz akan hati untuk berniat. Yang mana berlafaz niat ni tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma oleh kerana terkadang timbul ujian-ujian atas seseorang yang mana diuji dengan kesukaran untuk dapatkan niat. Maka berlafazlah dahulu. Berlafaz dahulu saja, aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Kalau berlafaz dengan bahasa Melayu, ataupun saja aku mengambil wuduk kerana Allah, sebelum daripada kita membasuh muka. Jadi berlafaz tu hukumnya sunat di sisi pandangan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, untuk menolong oleh lafaz dengan lidah tadi akan hati untuk dapat berniat ketika membasuh muka. Kemudian yang kita nak niat ni, apa yang wajib diniatkan? Dia kalau kata rukun yang pertama niat, itu kita kira tajuk besar je tu. Tajuk besar. Apa yang kita wajib niatkan? Apa yang wajib kita niatkan? Ini kita bicara bab wuduk. Tapi begitulah. Macam sebut minggu lepas, kita berjalan ni dak terus. Kadang-kadang masuk simpang kanan, keluar balik, pergi ke depan, masuk simpang kiri, keluar balik, mana apa tu. Mana kadang-kadang dalam pembicaraan tajuknya adalah fardu ataupun rukun wuduk, tapi hak terus. Terkadang masuk ke kanan, dia panggil apa? Istitrat. Ambillah bicara bab lain sikit. Lepas tu kita keluar balik, kita teruskan balik perjalanan kita, tajuk utamanya berkaitan dengan fardu ataupun rukun wuduk. Inilah cara biasalah kita mengajar asas-asas fardu ain ni kepada orang umum-umum ni, begitulah. Tak strict lah kepada satu tajuk. Tajuk fardu ataupun rukun wuduk tu tetaplah. Tapi masuk tajuk lain sikit, keluar balik, masuk tajuk lain sikit, keluar balik, bicara balik berkaitan dengan rukun fardu ataupun rukun wuduk. Sebagai contoh, rukun sembahyang yang pertama, niat. Rukun sampai pertama, niat. Hak tu kasar sangat tu. Kasar lah maknanya. Nak cerita macam mana, nak buat analogi. Niat. Kemudian, apakah yang wajib diniatkan? Nak kena niat. Qasa, ta'arud, ta'ayun. Nak niat hak mana? Kalau semai sunat, nak niatnya apa? Kalau semai sunat yang berwaktu, yang bersebab, wajib niatnya apa? Kalau semai fardu 5 waktu, niatnya apa? Contoh semai fardu zuhur. Kalau macam semai fardu Jumaat, tak sama dengan semai fardu zuhur. Sebab semai fardu zuhurnya
berjemaah fadilah. Adapun sembahyang fardu Jumaat, berjemaahnya syarat sah sembahyang. Jadi dalam berniat Jumaat tu, apakah hukum niat imam? Yang menjadi imam, niat sebagai imam. Yang menjadi makmum, niat sebagai makmum ketika solat Jumaat. Apa hukum? Niat imam, niat makmum ketika sembahyang fardu zuhur. Apa hukum? Ni hak komponen dalam niat tu sendiri. Komponen dan niat tu sendiri. Ni sebagai contoh. Dalam kitab Hidayatus Sibyan, kitab Jawi. Di awalnya ada tauhid, 8 muka surat. Pada masuk bab sembahyang. Dalam kitab Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan ni kalau ikut makna Melayu kita kok, petunjuk bagi kanak-kanak. Tapi kalau kita tengok terjemahan, diterjemah, petunjuk bagi orang yang baru belajar. Petunjuk bagi orang baru belajar. Dalam kitab Hidayatus Sibyan, petunjuk bagi orang baru belajar ni, niat ada 4 kategori. Niat ada 4 kategori. Qasad saja, qasad dan ta'ayun, qasad ta'aruk ta'ayun, qasad ta'aruk ta'ayun ta'ayun nafsah. Dia ada 4 kategori. Hak ni nak kena belajar. Hak ni fardu ain kepada kita. Adapun niat gitu je, tu budak tadika. Tu budak tadika mula-mula. Jadi apa nak diniatkan? Macam sekarang. Rukun yang pertama wuduk, niat. Apa yang kita nak kena niat? Tempat niat di hati. Berlafaz niat di lidah, hukumnya sunat. Ini pun kadang-kadang tak dapat nak bezakan antara berlafaz niat, kemudian niat tu sendiri. Berlafaz niat dengan lidah, itu bukan niat, itu hanya untuk menolong hati. Niat adalah di hati, bukan di lidah. Niat tu bila? Ketika kita membasuh muka. Hak ni rukun wuduk yang pertama. Wajib kita berniat. Sidang pendengar, jangan lupalah saya sudah bicara terdahulu. Kita disunatkan berniat wuduk ni ketika permulaan kita berwuduk. Mana permulaan berwuduk? Membasuh pergelangan tangan. Itu permulaan wuduk. Jadi mulutnya baca bismillah, perbuatannya basuh tangan, hatinya berniat. Saja aku basuh tangan sebagai sunat wuduk. Ataupun saja aku berwuduk. Cukuplah. Sunat niat seumpama tu. Supaya dapat pahala basuh pergelangan tangan sebagai sunat wuduk. Kemudian bersugi. Kemudian berkomor serta memasukkan air ke dalam hidung. Baru dapat pahala sunat wuduk. Berniat rukun wuduk pertama ni ketika basuh muka. Tu hak rukun, hak wajib. Berniat sebagai wuduk ketika basuh pergelangan tangan, itu niat yang disunatkan. Tu. Kena. Itu cara pembicaraan. Biar jelas kitanya berkaitan dengan tiap-tiap satu pembicaraan rukun. Bukan hanya bilang yang pertama, rukun yang pertama, rukun yang kedua. Bukan gitu. Kemudian, apa yang nak diniatkan? Apa yang nak diniatkan? Dalam kitab ni banyaklah dia punya lafaz niatnya. Lafaz niat, nawaitul wudu'a, nawaitu fardal wudu'i, nawaitu ada'a fardil wudu'i. Dia banyak lafaz niat. Nawaitu raf'al hadas, nawaitu taharata anil hadas. Dia banyak lafaz niat. Tapi simple, saya ambil 2. Satunya, nawaitu raf'al hadas. Saja aku mengangkat hadas. Itu sudah. Dan disunatkan tambah hadas kecil. Sebut hadas saja pun sudah cukup. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Itu lebih comel. Saja aku mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala, kerana Allah. Ataupun, hak ni hak lebih popular sekarang. Kalau tanya orang-orang muda-muda, orang-orang baru, dia biasa berniatnya, saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Ataupun, saja aku mengambil air sembahyang kerana Allah. Wuduk bahasa Arab, air sembahyang bahasa Malaysia. Boleh lah saja aku mengambil wuduk
ataupun saja aku mengambil air sembahyang. Anak kita pun tanya, Mak, ayah, apa beza mengambil wuduk dengan niat mengambil air sembahyang? Apa beza? Jangan garu kepala lah. Mengambil wuduk bahasa Arab. Mengambil air sembahyang bahasa Malaysia. Lepas tu, kok pandai? Bahasa Arab ke? Bahasa Malaysia ke? Kalau pandai bahasa orang putih ke? Kok pandai lagi lah. Saja aku mengambil wuduk, saja aku mengambil air sembahyang kerana Allah. Hak niat saja aku mengangkat hadas kecil ni. Ni biasa kau tua-tua. Hak saya sebut tadinya yang popular, yang kebiasaan sekarangnya, niat saja aku mengambil wuduk kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak popular. Cuma nak comel lagi lah. Berniat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Nak comelnya tambah sikit lah. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak comel gitu. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kalau bagi orang tua kita niat, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Comelnya tambah sikit. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana mengharuskan istibahata fardis salah, kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah. Tu lagi comel. Terbaik tu. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana mengharuskan sembahyang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah sikit lah. Begitu juga dengan yang berniat, saja aku mengambil wuduk. Niat gitu. Nak tamelnya, tambah. Saja aku mengambil wuduk kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah. Jadi takut jadi panjang tu, jadi payah pula nak mari niatnya. Ni saya sebut tadi, seeloknya tambah. Kalau nak tambah hak tu, hak ada dah saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah pun. Lambat dah. Air duduk di muka tu, lebih daripada seminit dah. Tu berat sangat tu. Kita kata kau. Nak tambah pula. Ini saya sebut lebih elok bagi orang yang boleh. Bagi orang yang mudah dapat niat. Kalau bagi orang diuji dengan kesukaan dapat niat, jangan nebeng lah. Kita katakan sebut jangan nebeng. Maknanya kalau sebut bahasa standard kau, jangan memaksa. Kita nak dapat hak terlebih baik, tapi dah kita kesukaran. Pada ni, kita memang nak yang lebih baik. Tapi kalau kita kesukaran, yang lebih baik tu hak sunat je, bukan wajib. Kalau kita kesukaran, biar dulu, gitu je. Jadi kalau mudah, niat kena tambah kerana mengharuskan fardu sembahyang. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana mengharuskan sembahyang kerana Allah. Ataupun niat saja aku mengambil wuduk kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah. Nak panjang lagi. Nak panjang laginya, nawaitu ada'a fardil wudu listibahati fardis salah lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan fardu wudu kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah. Ada ni. Kalau dengar dia orang yang dia kata seperti menyukarkan, tidak menyukarkan bagi yang boleh. Yang tak boleh kok, saja aku mengambil wuduk kerana Allah lah. Tak boleh juga nak tambahkan kerana Allah. Saja aku mengambil wuduk, sudah. Saja aku mengambil wuduk, sudah. Allah, saja aku mengambil wuduk pun. Contohnya, tak niat-niat pakai mazhab Hanafi. Dah sungguh ni, bukan bergurau. Dia gini.
dia fiqh ni dia tidak macam usuluddin satu jalan. Fiqh ni banyak yang berbeza pandangan di kalangan mazhab-mazhab yang muktabar. Satu mazhab sendiri pun di kalangan ulama-ulama yang satu mazhab yang berbeza pandangan di kalangan ulama-ulama yang muktabar. Jadi khilaf di kalangan ulama ni satu kerahmatan kepada kita. Yang mana terkadang kita ada kesukaan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia letak muka dia bawah pahit. Lama dah. Air pahit tu menyocor dah. Pada menyocor ni. Air pahit tu, dia dah buka tu kuat. Menyocor masuk dalam parit. Lepas tu dak gerak turun bawah tu. Ha, nampak lemah bawah pahit tu. Dah warna tu. Niat tak mari dia kata. Niat tak mari. Hak seumpama ni lah. Balik kepada pandangan ulama yang berkhilaf sebagai rahmat untuk orang yang ada kepayahan seumpama ni. Dan macam mana? Satu jalan, memanglah berniat ketika membasuh muka. Hak niat sebagai rukun wuduk yang pertama. Berniat ketika membasuh muka. Melainkan, ni dalam mazhab Syafi'i lagi, mazhab Syafi'i. Melainkan bagi mereka yang agak payah nak dapat niat. Bubuh muka bawah pahit, seminit, 2 minit, 5 minit, 10 minit, tak dapat niat juga. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Bagi orang yang tadilah, orang yang kesukaran tadi, dibenarkan berniat sebelum daripada membasuh muka. Gitu. Sidang pendengar ni kena faham molek ni. Sebab terkadang yang mengikuti radio ni, ada yang mengikuti secara kebetulan. Ada yang kemungkinan saah ni barulah buka radio Mani FM saah ni. Jadi kalaulah seumpama tu, dia kena dengar dari awal. Dengar dari awal macam mana saya buka radio baru masa ni. Tengok dalam FB Manif FM. Berniat ketika membasuh muka. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Berniat ketika membasuh muka. Kalau sembahyang, berniat ketika takbiratul ihram. Itu tempat niat. Muqtarinan bi fi'li. Berserta. Berserta dengan buat. Makna yang pertamanya berwuduk bila berniat ketika membasuh muka. Kalau sembahyang, berniat ketika takbiratul ihram. Ini tempat berniat dalam mazhab Syafi'i. Tiba-tiba kita diuji oleh Allah kesukaran untuk dapat niat. Ini cerita mazhab Syafi'i ni. Cerita mazhab Syafi'i. Maka dibenarkan bagi orang yang kesukaran untuk dapat niat ketika membasuh muka, dibenarkan berniat sebelum daripada membasuh muka. Duduk tepi pahit, jangan buka lagi pahit. Maknanya kalau kata duduk tepi lah dulunya. Dah lah pahit di masjid, di surau tu tak banyak. Kalau pahit di masjid, banyak lah. Kita contoh, pahit di surau. Tak berapa banyak pahit. Ketika nak solat isyak tu, ramai orang yang wuduk sudah batal ketika duduk dalam kuliah maghrib. Jadi isyak, orang nak semayang isyak dah. Jadi kalaulah kita duduk bawah pahit tu, buka air, mahu dia orang sebab orang lain nak berwuduk. Duduk tepi. Dapatkan niat dahulu. Niat apa? Saja kau ambil semayang. Sahajalah. Nak ambil semayang. Sahaja ni kosok. Sahaja ke bahawa sesungguhnya ke apa lagi? Bahawasanya. Tak payah tukar lah. Sahaja. Mana apa ni? Aku nak ambil semayang. Tu je niatnya. Tapi kita tak boleh nak cakap. Sebab terkadang ada yang diuji. Allah, niat nak ambil semayang.
Sebab basuh muka ni ada ketika basuh muka ni panas. Ni, musim sekarang musim panas. Kita pergi kat air pahit, kita basuh muka. Tu basuh muka. Kenapa? Kerana muka panas. Sekarang ni basuh muka nak apa tu? Basuh muka nak ambil semayang. Allah, hak tu pun tak nak niat. Jangan kita buat ringan-ringan gitu. Kalau kita mudah dapat niat, alhamdulillah. Jangan kita memandang mudah-mudah. Memandang seolah-olah orang yang berpenyakit sedikit-sedikit ni. Mungkinlah berpenyakit waswas. Ni ada komen di sini ni. Rahayu Mak Yusuf, penyakit waswas menyebabkan susah nak pasang niat. Pasang niat. Niat tu nak kena pasang tu. Jadi rasa ni payah nak mari niat. Jadi maknanya kalau kita alhamdulillah mudah dapat niat. Tapi ada orang yang payah dapat niat. Jadi jangan kita buat Allah kamu setakat nak mari di hati, nak ambil wuduk. Payah apa? Jangan kata gitu. Lepas tu orang yang waswas payah dapat niat tu kena berobat lah. Tu kena berobat. Jangan biarkan. Tapi kalau ketika diuji seumpama tu. Ni dia panjang ni. Jadi minggu ni pun mungkin tak selesai juga ni tajuk rukun wuduk yang pertama niat ni. Tak apalah. Minggu depan kita ulang balik tempat yang sama. Kalau masih lagi tak selesai untuk hari ni. Ada gitulah. Jadi dia payah nak dapat niat. Dia payah nak dapat niat. Ini mazhab Syafi'i kita. Dibenarkan berniat sebelum basuh muka. Duduk tepi pahit, air pahit jangan buka. Duduk niat dulu. Dapat niat, ambil wuduk. Barulah basuh muka. Ketika basuh muka tu niat tak mari dah. Biar tak apa. Niat dah. Niat tadi sebelum basuh muka. Ini bagi orang yang sukar untuk dapat niat lah. Kalau orang yang mudah dapat niat, jangan buat gitu. Tak memada. Sebab niat wajib ketika membasuh muka. Jangan buat niat sebelum basuh muka. Kalau orang ni orang yang tidak diuji dengan kesukaran untuk dapat niat, umpama penyakit waswas. Sama dengan sembahyang. Dia payah nak niat sembahyang. Qasar ta'arud ta'ayun. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Payah. Maka dalam mazhab Syafi'i ni sedang pendengar. Dibenarkan berniat sebelum daripada takbiratul ihram. Maknanya apa tu? Berdiri, dapatlah niat saja aku sembahyang fardu zuhur contohnya. Allahu Akbar. Tak ada dah niatnya. Tak apa, teruskan sembahyang. Mazhab apa tu? Mazhab Syafi'i. Boleh ke berniat sebelum takbiratul ihram? Dibolehkan. Dibenarkan. Dipermudahkan bagi mereka yang diuji dengan kesukaran untuk dapat niat. Tidak dibenarkan bagi mereka yang mudah dapat niat. Sebab wajib disertakan niat sembahyang ketika takbiratul ihram. Pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Pandangan muktamad. Ini saya bicara bagi orang yang sukar untuk dapat niat. Berdiri, dapat niat je. Allahu Akbar. Sidang pendengar. Dalam fiqh mazhab Syafi'i tidak berlaku takbir berulang-ulang kali. Ini sebagai tambahan. Sidang pendengar, kita di Malaysia. Kita beramal dengan fiqh mazhab Syafi'i. Saya nak beritahu sin dulu. Fiqh mazhab Syafi'i tidak berlaku takbir sembahyang berulang-ulang. Nak kata apa lagi? Tidak berlaku. Ini cerita fiqh mazhab Syafi'i. Tidak berlaku takbir berulang. Tidak berlaku. Ada tengok juga tu. Yang takbir berulang. Dan kita sudah nyatakan. Orang takbir berulang-ulang ni. Ini mazhab Syafi'i. Tidak ada takbir berulang. Dan kita menyatakan orang takbir berulang-ulang ni dua kerana.
Salah satu ada dua kerana. Satunya khabal fil akli atau jahlun fid din. Ingat baik sedang pendengar. Orang takbir berakali itu bukan fiqh mazhab Syafi'i. Orang takbir berakali sama ada khabal fil akli. Apa khabal fil akli ni? Khabal fil akli ni pala masuk air. Pala jeng. Ada something wrong dia panggil. Ni orang berpenyakit. Ni kena pergi jumpa doktor. Doktor apa tu? Khabal fil akli. Pala masuk air. Jumpa doktor pakar psikiatrik. Bagian sakit jiwa. Otak dia comel. Normal. Jahlung fiddin. Jahil agama. Jahil macam mana? Takbir berulang kali kerana nak dapat niat dalam Allah Akbar. Bagi orang sehat. Bagi orang mudah dapat niat. Bagi orang yang tidak uji ni penyakit waswas. Dan kamu ni suka untuk dapat niat. Fiqh mazhab Syafi'i membenarkan kamu niat dulu. Dapat niat baru takbir. Maka tak ada takbir berulang kali. Ni ingat baik. Tidak ada takbir berulang kali dalam fiqh mazhab Syafi'i. Takbir berulang kali sama ada masalah otak, masalah akal. Akal comel, otak normal, masalahnya jahil agama. Dalam takbir berulang kali. Kemudian pula dengan suara yang kuat. Ganggu orang sebelah nak semayang. Hukumnya haram. Tiba-tiba nak niat sebelum takbir pun tak dapat juga. Tadi turun tangga rumah tadi. Mari masjid. Nak buat apa? Nak mari bersih masjid ke? Nak mari gotong royong masjid ke? Nak mari semayang fardu zuhur lah. Pakai niat tu. Niat turun tangga rumah. Boleh ke gitu? Mazhab Hanafi. Ahli sunnah wal jamaah. Ni. Dah tak ada arah. Pakai mazhab Hanafi pun. Daripada ikut syaitan, waswas yang dipedik oleh syaitan. Ikut mazhab Hanafi. Ahli sunnah wal jamaah. Gitulah. Ni. Maknanya secara satu-satu. Kita balik kepada berwuduk. Jadi kalau kesukaran untuk dapat niat wuduk, niat dahulu sebelum basuh muka. Kalau sekarang untuk dapat niat mandi wajib, jangan buka pahit ujang atas kepala tu. Jangan buka pahit tu dulu. Berdiri niat mandi wajib, barulah buka pahit ujang. Gitu. Kalau zaman sekarang lah. Kalau zaman dulu, jangan timbul air telaga lah. Berdiri tepi telaga, berdiri dulu. Orang pun tanya, Ji, buat apa Ji? Berdiri tepi telaga. Siang air tak kepala pun tidak. Nak niat mandi wajib ni. Niat tak mari lagi ni. Nak niat dulu. Dapat niat. Barulah siram air timbul telaga atas kepala. Dibenarkan bagi mereka yang sukar untuk dapat niat. Ini ingat baik. Jadi wuduk begitulah. Kalau ada di kalangan sidang pendengar, diuji dengan penyakit waswas. Tapi ini kena perobat lah. Jangan biarkan. Tapi ketika sedang sakit itu diuji dengan penyakit waswas, payah dapat niat. Niat dahulu sebelum membasuh muka wuduk. Gitu. Allah, sebelum basuh muka wuduk pun niat tak mari juga. Jangan kita duduk. Allah, gitu mana. Jangan duduk kata. Macam sebut tadilah. Ni diuji. Akan berlaku seumpama tu. Jangan kita buat pandang rendah orang yang diuji dengan penyakit waswas ni. Maknanya, tak dapat juga niat. Tak mari juga niat. Tak payah niat. Basuh muka je. Tak ada niat. Tak payah. Pakai mazhab Hanafi je. Mazhab Hanafi niat wuduk bukan rukun pun. Samalah. Nak niat mandi wajib pun payah. Tak payah niat. Itu mazhab Hanafi. Ni sebab ada ni satu komen dalam FB ni. Ada satu komen. Alhamdulillah saya dulu diuji. Berat juga waswas. Nak niat semayang. Nak niat wuduk. Nak niat mandi wajib. Payah. 2-3 jam dalam bilik air. Lepas dapat ilmu, barulah lega sedikit. Ni. Ni dia kata dia diuji dengan penyakit waswas. Nak niat semayang. Nak niat wuduk. Nak niat mandi wujud. Mandi junub. Payah dia kata. 2-3 jam dalam bilik air. Kenapa tu? Kerana dah payah nak dapat niat. Contoh niat mandi wajib. Keluar bilik air, habis waktu subuh. Memang dah betul-betul dah jadi pengikut syaitan. Sebab tinggal semayang fardu subuh. Tapi
lepas dapat ilmu barulah lega. Maknanya payah dapat niat sebelum semayang. Payah nak dapat niat semayang, niat sebelum takbir. Niat sebelum takbir tak dapat, niat masa turun tangga rumah. Tak apa dah tu. Sama niat wuduk, niat mandi wajib. Kalau payah nak dapat niat wuduk, niat mandi wajib, niat sebelum basuh muka. Payah juga nak dapat niat, maka tak payah niat lah. Faham tak ni? Ini satu kelonggaran kepada mereka yang ada kesukaran untuk dapatkan niat ketika membasuh muka wudu. Jadi bicara pekoh ni janganlah menyempitkan. Kalau kita sebagai guru, kita menyempitkan, akhirnya akan merosokkan orang yang belajar dengan kita. Ingat baik tu. Sebab pekoh ni luas. Kita bukan meluaskan untuk supaya dipilih-pilih hak mudah-mudah. Bukan. Pekoh memang luas. Yang pertama, kita luaskan hukum sebagai ilmu penambahan. Yang kedua, kita luaskan hukum supaya dalam keadaan tertentu kita boleh beramal dengan pandangan yang lain. Gitulah. Bukan kita perluaskan pekoh yang memang hukumnya luas untuk dia panggil tatabu'ul khas, dia panggil. Nak ambil hak mudah-mudah, hak mana mudah, itu nafsu, itu dilarang pada syarak. Diluaskan hukum pekoh sebagai ilmu penambahan, diluaskan hukum pekoh supaya kalau dalam keadaan tertentu kita boleh beramal. Contoh tadi, orang yang sukar untuk dapat niat wuduk ketika basuh muka, niat sebelum basuh muka. Niat sebelum basuh muka pun payah juga nak dapat niat wuduk. Tak payah niat-niat. Niat sebelum basuh muka bagi orang yang suka dapat niat ketika membasuh muka, itu masih lagi mazhab Syafi'i. Sebelum basuh muka pun payah juga nak dapat niat wuduk. Niat lah. Tak payah niat-niat lah. Pakai mazhab Hanafi. Dibenarkan. Sebab dalam keadaan hajah, dalam keadaan darurah, dalam keadaan masyakkah kesukaran. Jadi sekarang ni di penghujung. Jadi saya minta maaf banyaklah sebab ada dalam komen-komen FB tu soalannya belum sempat saya ni saya bicarakan dalam soalan FB ni. Termasuk juga hak minggu lepas saya ada simpan hak minggu lepas ni. Soalan ada 2 soalan hak minggu lepas. Yang saya cadang minggu ni saya nak kupas balik hak minggu lepas. Hak minggu lepas pun minta maaf banyaklah. Hak minggu lepas hanya soalan Nur Hidayatul Baiti 1, Qurratu Aini 1, Rempik Taubah 1. Ni hak minggu lepas. Soalan ni belum sempat saya bicara minggu ni. Kemudian hak minggu ni pula langsung pula hak lain-lain. Jadi insya-Allah lah diizin oleh Allah, minggu hadapan saya akan macam mana nak atur masa tu, tengoklah macam mana supaya dapat tidak menghampakan bagi mereka yang mengemukakan persoalan dalam live FB Manis FM. Jadi insya-Allah minggu hadapan saya akan memulai kembali di tempat yang sama, al-awwalu an-niyatu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famassabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.